berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program kami pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Saleh bin Ismail Kong. Bersua bertemu di maya, bicara ilmu tambah pengetahuan. Tampillah puan kami persila bersama madah kata aluan. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dijemput dan dipersilakan Puan Ghazati binti Osman, Pengarah Cawangan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nona Baria Sarudin, State Consumer Manager, Encik Abdul Rahman Muluk, Pengurus Cawangan Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Kota Kinabalu, Penceramah Jemputan Dr. Sahrul Nizam bin Ahmad Zamzali, Hospital Pusrawi Sendirian Berhad, yang berbahagia Datuk, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Hari ini kita bersama dalam satu program Bicara Ilmu, anjuran Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad dengan tajuk Vaksinasi COVID-19 dan Norma Baharu. Program ini merupakan satu program jaringan dan jalinan yang diusahakan atau diungkayahkan oleh Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Cawangan Sabah. Program kerjasama antara Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Cawangan Sabah dengan Bank Islam Malaysia Berhad Kota Kinabalu. Dan ini merupakan salah satu program bersama yang sentiasa dilaksanakan dalam jalinan kita bersama syarikat-syarikat swasta, insyaAllah. Objektif yang diharapkan daripada program ini adalah yang pertama, memberikan maklumat yang jelas dan tepat berhubung vaksinasi COVID-19 dalam kalangan peserta. Yang kedua ialah membantu pihak berkuasa memberikan penjelasan yang tepat berhubung dengan program vaksinasi kebangsaan COVID-19. Mewujudkan dan memantapkan lagi jalinan IAB Cawangan Sabah dengan organisasi swasta di persekitaran dalam membangunkan pengetahuan para peserta berhubung isu-isu semasa. Dan yang objektif yang terakhir adalah bagi meningkatkan kerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua dan para guru besar. Para peserta program pada kali ini terdiri daripada para pensyarah dan staf IAB Cawangan Sabah, para staf daripada Bank Islam Malaysia Berhad,
para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, para pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Pesisir Labuan dan juga para pegawai daripada PPD seramai 32 orang, yang mana PPD yang terlibat adalah PPD Penampang, PPD Papar, PPD Ranau, PPD Kudat, PPD Kota Belud, PPD Tawau, PPD Pitas dan PPD Kota Marudu. Dan terdiri daripada 8 orang pengetua dari guru besar daripada SMK Tebobon, SMK Telipuk, SMK Bandaraya, SMK Inanam dan juga SMK Labuan, dan guru besar daripada sekolah rendah seramai 3 orang daripada SK Telipuk, SK Tebobon dan SK Sungai Berdaun wilayah Persekutuan Labuan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Bank Islam Malaysia Berhad, semua penceramah jemputan serta para peserta, dan istimewa bagi jawatan kuasa pelaksana dan semua pihak di atas kerjasama dan sokongan dalam menjayakan program anjuran Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Cawangan Sabah ini. InsyaAllah kita akan melaksanakan lagi jalinan-jalinan seperti ini pada masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Cawangan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, angkara COVID semua terkendali. Ikut SOP norma hidup baharu bersama menumpu bicara ilmu, vaksinasi COVID dan norma baru. Bagi mengemudi bahtera bicara ilmu kita pada hari ini, saya serahkan majlis kepada moderator hebat kita, Tuan Haji Aminuddin bin Ismail. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di pentas dan ruang waktu ini yang singkat ini dalam ruang bicara ilmu bersama dengan seorang pakar yang berbahagia. Saya perkenalkan yang berbahagia Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad Zamzali, merupakan seorang pakar perubatan kecemasan dari hospital yang sekarang sedang berkhidmat di Hospital Pusrawi. Apa khabar doktor? Buka speaker. Alhamdulillah, terima kasih. Nampak ceria pada pagi ini. InsyaAllah. Hari Jumaat yang barakah, doktor. InsyaAllah sihat-sihat semuanya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan bicara ni, doktor, izinkan saya memperkenalkan sedikit biodata kaitan dengan doktor. Boleh untuk dikenali oleh semua audien kita pada pagi ini. Dr. Syahrul Nizam ini telah berkhidmat lebih daripada 15 tahun sebagai pegawai perubatan sejak memulakan khidmat beliau di hospital pertama dia, Hospital UKM pada tahun 2005, dan rentetan hospital-hospital di mana Dr. Syahrul Nizam berkhidmat ini mematangkan dan menambahkan pengalaman, meningkatkan pengetahuan beliau untuk berkongsi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya teruskan doktor sebelum saya berikan pentas bicara ini kepada doktor. Bab bicara bijak pandai, kata orang, jika ingin tahu tingginya gunung, tanyalah kepada burung. Kan doktor?
Jika ingin tahu dalamnya laut, tanyalah kepada ikan. Dan kini majlis ini menukilkan, jika ingin tahu berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 dan norma baharu, sebagaimana yang kita tajukkan pada hari ini, dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad Zamzali untuk meneruskan. Saya serahkan keseluruhan masa dan ruang ini kepada doktor dalam lingkungan masa lebih kurang 45 minit pagi ini bersama-sama dengan peserta. Sebelum itu, bagi rakan-rakan peserta, jika ada sebarang kemusykilan, sebarang persoalan yang ingin dikemukakan kepada doktor, boleh tuliskan di ruangan chatting di sebelah itu, sama ada di Google Meet ini ataupun di ruang chat di YouTube. Jadi rakan-rakan akan membantu untuk sambil doktor menyampaikan bicara beliau, doktor juga boleh merujuk kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh audien kita pada pagi ini. Dengan itu, tanpa membuang masa doktor, saya persilakan doktor untuk menguasai pentas ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Aminuddin, Puan Kaziati, Datuk-datuk, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan daripada Institut Aminuddin Baki, daripada PPD, Majlis Guru Besar, dan juga tak lupa daripada wakil daripada Bank Islam sendiri. Hari ini kita rancangkan untuk sebenarnya lebih kepada perkongsian maklumat mengenai vaksin, kerana seperti yang ramai maklum, vaksin sekarang ni dah start, kita punya vaksin roll out, di mana lebih kurang 300,000 masyarakat Malaysia sudah mula menerima vaksin. Jadi saya nak kongsikan sedikit, dan insyaAllah kalau ada apa-apa soalan yang boleh kita tanyakan, saya cuba jawab, saya akan cuba jawab. Sedikit background, sedikit latar belakang, sebenarnya saya dah lebih daripada 12 tahun kerana rupanya dalam itu tidak diceritakan yang saya sebenarnya saya bekerja di luar negeri dulu sebelum itu. So apabila balik di Malaysia baru saya sambung ke UKM. Jadi sebenarnya lebih tua daripada apa yang dinampak ni. Tapi wajah masih nampak muda doktor. Ya Allah. Alhamdulillah. Okey. So kita mulakan kita punya ni, saya sharekan saya punya slide sedikit. Okey. Okey, boleh nampak ke slide dia? Boleh. Boleh nampak? Okey. So hari ni kita Doktor, boleh tekan slide show. Saya dah buat slide show ni. Masih belum lagi. Okey. Saya dah dalam buat slide show. Doktor dah tekan apa dia ini yang slide show yang kat bahagian bawah tu, dah tekan ya? Dah sekali lagi. Oh, dah lagi, tekan. Tapi kita dekat sini nampak macam belum slide show lagi. Presentation lagi. Oh yes. Okey dah. Mungkin doktor boleh try lagi sekali ya. Saya dah slide show kan. Doktor, tekan entire screen dulu doktor dekat present now tu. Lepas itu baru doktor tekan barulah. Okey? Boleh ya? Okey. Jelas. Okey. Terima kasih. Minta maaf ini apa? Tak apa. Masih ini pun norma baru juga ni. Ya betul. Ini peluang kita untuk menambahkan pengetahuan. Ya, insyaAllah. Okey, alhamdulillah ini sebenarnya ada beberapa perkongsian yang kita buat daripada perkongsian dengan masyarakat yang dianjurkan oleh Bank Islam. Ini yang dalam slide ni adalah perkongsian yang sebelum ini, di mana kita ada 100-200 orang daripada berbagai sektor yang dirajui yang dianjurkan oleh Bank Islam. Jadi pada saya benda ni adalah sangat penting dan sangat membantu kerana menyampaikan menyampaikan cerita-cerita dan masalah-masalah serta memberikan peluang untuk kita bertanya ataupun menyuarakan apa-apa pendapat, kerana yang sekarang ni apa yang kita risau adalah
kurangnya maklumat yang tepat ataupun kerana lambakan maklumat yang tidak tepat, yang tidak sahih di dalam terutama dalam media-media sosial kita. Okey. Sekarang ni cerita sikit tentang COVID. COVID ni sudah sekarang ni hampir ulang tahun setahun lah dia membuat masalah kan. Masalah ni bermula insya-Allah daripada tahun lepas, di mana sebelum daripada itu orang tidak pandang sangat dengan virus ni. Sampai kan kalau tak silap saya akhir bulan 12 2020 2019 dia masih lagi dipanggil novel coronavirus. Sebab saya ada bagi beberapa penceramah mengenai masa tu nama dia novel, nCoV, novel coronavirus. Masa tu dia orang tak tahu lagi benda ni sekarang. Okey, untuk pengetahuan sebenarnya nama sebenarnya bukan COVID-19. Nama sekarangnya adalah SARS-CoV-2. Tetapi oleh kerana ramai orang masyarakat dan WHO pun kata walaupun nama sebenarnya adalah SARS-CoV-2, tetapi dia lebih dikenali dengan COVID-19. Sebenarnya nama dia adalah SARS-CoV-2. Di mana dia ni satu keluarga. COVID-19 ni satu keluarga dengan daripada SARS, daripada MERS yang biasa kita pernah dulu kan. Okay. Di Malaysia, ini cerita di Malaysia, kebanyakan daripada pesakit yang dijangkiti COVID, 8% berada sebenarnya tahap 1 dan tahap 2. Kalau kita tengok dekat slide ni, kita ada tahap 1 sampai ke tahap 5. Tahap 1 dan tahap 2 biasa bergejala ataupun bergejala ringan, dan ini adalah yang boleh duduk di rumah. Jadi ini yang kita nak betulkan. Sebab apa? Apabila kebanyakan dari pesakit ataupun daripada pesakit yang menerima masalah jangkitan COVID ni, 88% ni, mereka mengatakan sebenarnya COVID ni macam biasa saja, tak adalah teruk sangat. Ini kerana kebanyakan daripada pesakit adalah tahap 1 dan tahap 2. Okey? Jadi kita tak nak orang memandang ringan kerana ada di antara setengah-setengah pesakit ni dia naik ke tahap 5 sampai mengakibatkan kematian. Tetapi kebanyakan adalah tahap 1 dan tahap 2. Jadi sebenarnya bila ramai orang memandang ringan, memandang remeh, mengatakan dia tak ada apa-apa, ini adalah kerana kebanyakannya tahap 1 dan tahap 2. Itu sebenarnya cerita daripada segi keterukan penyakit. Okey, saya nak cerita sedikit tentang vaksinasi. Saya sendiri telah mengambil vaksinasi lebih kurang 2 minggu lepas. Yang gambar pertama tu kan macam lari sikit, takut sikit dengan jarum kan, sebab seorang doktor kan nak cucuk orang tak ada masalah. Bila kita kena cucuk mata pun berkelip kan, macam nak lari sikit kan. Okey, tetapi jangan risau kerana jarum yang digunakan adalah jarum yang kecil kan. Ini pun satu isu kerana ramai orang bertanya kenapa kita menggunakan jarum yang berbeza, kerana isu ini kita nak isu keselamatan, kebersihan, sterility dan juga isu sakit. Kalau kita cucuk dengan jarum yang besar akan jadi sakit, tetapi kalau kita sedut jarum yang kecil daripada kontainer, daripada botolnya, dia akan mengambil masa yang lama. So sebab itulah dia adakan pertukaran jarum kan. Okey, untuk macam revision sikit atau untuk jog kita punya memory adalah vaksin sebenarnya jangan kita melihat vaksin sebagai ubat. Vaksin bukanlah ubat tetapi dia lebih kepada pencegahan. Untuk vaksin COVID-19 yang sekarang ni yang diberikan, keberkesanannya adalah lebih kurang 60 ke 90%, 95% untuk untuk orang itu sendiri. Itu keberkesanannya up to 95%. Tetapi di dalam masyarakat, penyebaran apabila ramai yang dah mendapat vaksin, kajian menyatakan dia boleh mengurangkan penyebaran lebih kurang 75 ke 90% penyebaran. Maksudnya keberkesanan 60 ke 95% bermaksud seseorang itu untuk melawan ataupun untuk tidak menghadapi gejala yang teruk adalah up to 95%. Tetapi dengan vaksin itu juga dia boleh memprotek ataupun boleh melindungi orang yang lain. Kita selalu dengar dia akan ada tempoh. Kenapa kita ada tempoh? Untuk salah satu dos pertama dan dos kedua adalah vaksin
memerlukan masa untuk bertindak. Kerana kalau kita tengok di gambar itu, apabila kita cucuk vaksin, bila kita cucuk vaksin, kalau ada gambar ni, cucuk vaksin ke dalam badan, badan manusia akan membuatkan antibody. Ya? Antibody yang kat warna merah ni, antibody ni akan bertindak balas kepada antigen, iaitu benda ni lah yang benda berbentuk bintang ni. Dan dia sangat spesifik. Maksudnya, untuk satu penyakit, dia akan ada satu antibody yang khas. Okey? Jadi apabila kita menggunakan vaksin, kita sebenarnya menggalakkan, kita tengah mulit badan kita untuk menghasilkan antibody supaya apabila jangkitan yang betul-betul datang, jangkitan yang betul-betul kuat datang, badan kita telah ada tentera-tentera yang khas untuk jangkitan itu. Sebab itu vaksin digunakan, kita panggil kadang-kadang bahagian-bahagian daripada kuman ataupun kuman yang lemah. Okay. Kedua, ini kita cerita kenapa kita kena perlukan ada 2 kali cucuk, 2 kali dos untuk vaksin. Kerana apabila kali pertama, bila kita cucuk vaksin kali pertama, antibody yang dihasilkan mungkin sedikit dan dia akan turun, dan ini mengambil masa lebih kurang beberapa hari atau beberapa minggu. Tetapi apabila ini cucukkan pertama, titik yang pertama ni cucukkan pertama, dia akan membuat antibody dan dia akan turun balik. Tetapi apabila kita buat the second dose atau cucukan kedua, dia akan naik terus. Jadi maksudnya antibody yang akan ada di dalam badan lebih tinggi daripada satu dos sahaja. Sebab itulah perlunya untuk kita menerima 2 dos. Dan juga nak menerangkan kepada semua orang, sebenarnya kadang-kadang ada confusion, ada kecelaruan mengenai vaccination. Vaksinasi tidak sama dengan imunisasi. Imunisasi adalah satu proses di mana badan tu telah imun. Apabila kuman datang, dia dah tak kisah, dia dah tak ada masalah kerana ini adalah badan dia sudah imun. Itu dipanggil imunisasi. Tetapi vaksinasi hanyalah proses memberikan vaksin itu sendiri. Jadi sebenarnya dia tidak sama antara vaksinasi dan imunisasi. Okey. Jadi ramai orang tanya, siapa yang boleh ambil vaksin dan siapa yang tak boleh. Buat masa sekarang ni, vaksin dijalankan untuk fasa pertama adalah kepada frontliners, kepada kumpulan barisan hadapan. Barisan hadapan ni bukan daripada hospital saja, terlibatlah kepada polis, tentera dan juga mumpul. Okay. Nanti akan ada kumpulan sasaran kedua yang melibatkan orang yang berisiko tinggi. Contoh, yang berumur lebih daripada 60 tahun, yang mempunyai masalah sakit kronik dan juga masalah-masalah lain. Ini adalah kumpulan kedua yang akan diberikan vaksin. Dan yang kumpulan ketiga barulah dia akan berikan kepada yang lain-lain yang berumur lebih daripada 18 tahun. Okey, so itu adalah orang-orang yang boleh. Siapa yang tak boleh ambil vaksin? Vaksin ni untuk kanak-kanak tidak boleh diambil. Kenapa? Kerana buat masa ini kajian tidak ada untuk mengatakan kebagusan atau kebaikan untuk kanak-kanak di bawah umur 16 ataupun 18 tahun. Bagaimana dengan orang yang mengandung? Sama juga, buat masa sekarang ini tiada kajian, tak ada kajian yang mengatakan bagaimana kesan vaksin ini kepada orang yang mengandung. Jadi untuk orang yang antara yang mengandung ataupun yang menyusu, ini antara 2 kumpulan yang akan risau. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak boleh ni, kita kena minta supaya kita jumpa dengan doktor, bincangkan dengan doktor, adakah saya ni layak, adakah saya ni boleh atau tidak boleh. Kerana kita kena ingat, ada setengah-setengah daripada kita bukan sahaja mungkin tidak mengandung, mungkin tidak menyusukan, tetapi mungkin mempunyai alergik, mungkin mempunyai masalah lain selain daripada masalah sakit kronik itu. Jadi digalakkan untuk kumpulan-kumpulan ini untuk datang dan berbincang dengan doktor sebelum ambil vaksin itu sendiri. Maksudnya berbincang dengan doktor sendirilah. Okey, ada soalan di mana orang bertanya, bahaya, kita risau dengan bahaya kesan sampingan vaksin. Okey, dia akan ada 2 kesan sampingan. Yang daripada segi kesihatan ada 2 kesan sampingan. Pertama kesan sampingan yang ringan, kita panggil light atau mild to moderate ataupun berat, yang itu severe.
Yang ringan biasanya adalah biasa selepas kita cucuk kita akan rasa ada bengkak, ada sakit di tempat cucuk itu, rasa kemungkinan akan ada pening, sengal, rasa letih, ada sengal rasa mual, ada yang menggigil dan ada yang demam. Okey, saya cerita sikit tentang demam. Demam ni ada setengah orang mengatakan bila lepas cucuk dia akan demam. Demam mungkin baik dan mungkin tak baik. Kerana apabila kita demam, ini bermaksud badan kita sedang bertindak balas untuk menghasilkan antibodi. Sebab itu kita rasa demam. Kerana tidak balas badan kepada vaksin itu. Jadi ini bermaksud bagus. Maknanya ada kesan. Tetapi ada orang kata, kalau macam tu tak demam tak baguslah. Tidak semestinya. Kerana ada setengah-setengah orang, walaupun badan dia menghasilkan antibodi, tetapi dia tidak demam. Jadi waktu saya kata kita tidak boleh mengatakan demam itu bagus atau tidak bagus. Demam ini hanyalah satu kesan sampingan. Tetapi yang pentingnya jangan risau kalau kita demam, kerana ini bila demam bermaksud badan kita sedang menjalani proses penghasilan antibodi. Okey, bila kita cerita ada tanda yang berat ataupun severe, ini kita panggil anaphylaxis. Anaphylaxis adalah satu tanda yang kita panggil allergic yang teruk. Allergic ni boleh terdiri daripada satu spektrum di mana ringan sahaja, hanyalah gatal, hanyalah bengkak, sampailah kepada kita panggil anaphylactic shock, di mana allergic yang teruk sampaikan mendatangkan kesan kepada jantung, mendatangkan kesan kepada organ pernafasan. Daripada segi anaphylaxis pula, kajian mengatakan untuk vaksin yang diberikan Pfizer sekarang ini, kes anaphylaxis adalah 4.6 kes dalam sejuta orang yang menerima. So 4.6. Tetapi untuk comparison, untuk perbandingan, kes orang yang anaphylaxis terhadap kacang adalah 30,000 dalam sejuta. So maksudnya beza antara 4 dalam sejuta dan 30,000 dalam sejuta. So maksudnya risiko untuk mendapat anaphylaxis daripada kacang adalah tinggi daripada risiko untuk mendapat anaphylaxis daripada vaksin Pfizer ini sendiri. Ini orang cakap. Jadi kalau kerana kita tahu, orang risau takutlah kena kesan sampingan kacang pun lebih tinggi, tetapi masih lagi kita makan kacang, terutama sarapan pagi, kan? Nasi lemak, mesti kacang lebih, kan? So jadi ini menunjukkan jangan kita risaukan kepada kesan sampingan kerana mengikut statistik, mengikut risikonya adalah rendah. Okey, ada juga yang bertanya, jadi okey, sekarang ni saya berminat untuk mendapatkan vaksin. Bagaimana caranya? Kita kena mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini. Ada 3 cara untuk mendaftar, 3 cara yang mudah, iaitu kita pakai MySejahtera vaksin COVID ataupun daripada nombor. Ini semua saya ambil daripada guideline Malaysia, JKAV, Jawatan Kuasa Jaminan Akses kepada Vaksin, JKJAV. Tetapi akan ada setengah-setengah kumpulan, mungkin daripada kumpulan yang frontliners, mungkin dia akan ada cara-cara yang lain. Tetapi kebanyakan orang, jikalau kita telah mendaftar dengan MySejahtera, insya-Allah nama kita akan diletakkan di dalam dan kita akan disaring dan dia akan diproses, kan. Okey, dan panduannya semua ada diletakkan di dalam buku panduan itu tersebut. Maknanya kita, yang penting sekali kita kena mendaftar dulu. Tak nak cakap kita nak vaksin tapi kita tak mendaftar. Jadi nama kita tak boleh masuk jikalau kita tidak mendaftar. Yang kedua adalah apakah kita rasa, adakah selepas sekarang ni kita dah dapat 2 dos vaksin yang kita tunjukkan tadi di dalam graf, selepas 2 dos kita punya antigen level antigen di dalam darah kita lebih tinggi. Adakah ini mengatakan kita kebal selepas vaksin? Tidak. Selepas vaksin kita kena masih mengekalkan SOP. SOP apa? SOP pakaikan penutup muka, topeng, kekalkan jarak, distancing, basuh tangan dan juga maintain hygiene. Maintain hygiene di mana kita kata teknik bersin, teknik bersin yang betul, penjagaan kesihatan yang secara common sense, secara normal kita kena amalkan. So jadi tidak bermaksud selepas vaksin kita dah jadi kebal. Ini hanya bermaksud kita telah menerima dan kita ada
kelebihan, kita panggil extra protection selepas divaksinkan. Okey, topeng muka, jangan lupa teknik topeng muka. Pemakaian topeng muka yang betul adalah penting. Kalau kita lihat dalam gambar, kita pakai topeng muka, pastikan dia menutup hidung, menutup mulut. Pastikan di bahagian tepi, di pipi tu tiada lubang. Pastikan di bahagian hidung tu ada besi, bengkokkan besi itu. Dan pastikan kita pakai dan buka topeng muka tu dengan cara yang betul. Jangan pegang di bahagian tengah, pegang di bahagian tepi, dan apabila kita nak buang, pegang di bahagian tepi, buangkan topeng itu, basuh tangan kita. Okey, satu. Kedua, macam ada setengah soalan tanya, macam mana nak pakai topeng muka? Yang mana di dalam, yang mana di luar? Yang putih di dalam, yang hijau atau yang biru di luar ke bagaimana? Trik dia ataupun tipsnya adalah kebiasaannya bahagian yang putih adalah di bahagian dalam, bahagian berwarna adalah di bahagian luar. Itu yang paling mudah. Tetapi akan ada juga kes di mana sekarang ni ada topeng warna hitam. Dua-dua bahagian warna hitam. So yang mana di dalam, yang mana di luar. Tengok di manakah bahagian yang ada besi. Yang ada besi itu akan letak di hidung untuk pastikan dia tidak jatuh. Jadi itu adalah bahagian atas. Okey, pertama. Kedua, tengok kalau di topeng tu, kalau boleh nampak di topeng saya. Kalau di topeng ni dia ada bahagian kita panggil macam lipatan-lipatan ni. Untuk kita tengok, lipatan yang menghala ke bawah adalah di bahagian luar. Kalau kita tengok bahagian dalam, lipatan yang dalam dia menghala ke atas. Terbuka di bahagian atas. Okey, kalau kita tengok jelas sikit, lipatan dalam terbuka di bahagian atas, lipatan di luar terbuka di bahagian bawah. Okey, so macam ni. Kalau kita tengok, ni terbuka di bahagian bawah, ni terbuka di bahagian atas. Ini adalah cara untuk kita memakai topeng muka dengan cara yang betul. Okey, kenapa kita perlu memakai topeng muka? Kerana telah dibuktikan bahawa kita bukan sahaja memakai topeng muka untuk memprotect, untuk diri, untuk keselamatan kita sendiri sahaja, tetapi untuk orang lain. Kerana kemungkinan kita tidak, kita kata mungkin kita tidak tak kena, tetapi kemungkinan badan kita kuat, kita mungkin membawa kuman SARS-CoV-2 atau COVID-19 ni, tetapi kita tak perasan, dan apabila orang tidak pakai, dia berisikokan kita untuk menjangkitkan orang itu. Kalau kita tengok ni kita tengok gambar ni, kalau dua-dua tak pakai, kalau yang sebelah kiri ni pembawa, kalau dua-dua tak pakai, pembawa dan orang yang sihat tidak pakai, adalah risikonya adalah tinggi, high risk. Tetapi apabila pembawa tidak pakai dan orang biasa, masyarakat memakai, risikonya menjadi pertengahan, moderate. Jikalau pembawa memakai tetapi orang biasa, masyarakat tidak memakai, dia menjadi low risk. Tetapi apabila dua-dua memakai topeng, dia menjadi extremely low risk. Sebab itulah kita kena galakkan, kita kena pastikan bahawa kebanyakan orang akan memakai topeng. Dan yang kalau kita lihat bawah sekali, apabila dua-dua memakai topeng dan mengamalkan penjarakan sosial, dia dikira seolah-olah non-exposure, seolah-olah tidak didedahkan terus. Maksudnya, sebab itulah penting pemakaian topeng dan penting penjarakan fizikal ini sendiri. Clear? Sambil tu doktor ada kalau ada soalan di sebelah tepi tu doktor pun boleh terus jawab. Tadi semasa doktor berikan penerangan berkaitan dengan antara nak daftar dahulu atau nak periksa kesihatan dahulu, yang mana satu perlu didahulukan. Yang akan terima kasih doktor. Okey, sekejap saya baru pakai
peranti baru ni. Okey. Lepas ni sebenarnya saya nak cerita sikit tentang mitos kerana orang tanya apakah mitos apa masalah tentang vaksin dan sebagainya. Okey. Mitos yang pertama. Orang kata adakah lebih jelas lebih jelas sekarang ni? Ya, lebih jelas sedikit di lebih jelas ya, okey. Di YouTube Okey. Orang tanya, adakah vaksin ni dia namanya mRNA? Dia akan masuk ke dalam sel ke? Tidak, kerana dia akan masuk ke dalam sel dan menukar DNA kita dan menyebabkan kita bermutasi, jadi mutant. Tidak, kerana kalau kita lihat DNA berada di dalam nukleus, sedangkan vaksin mRNA dia duduk di luar nukleus, di bahagian warna biru ni, di cytoplasma, dan dia akan dibuang di situ. So jadi vaksin mRNA tidak masuk ke dalam nukleus, jadi tiada perubahan di dalam DNA. Itu mitos yang pertama. Lepas itu mitos yang kedua tentang apa lagi, katakanlah allergic reaction, saya dah terangkan tadi. Dan mitos yang lagi adalah soalan mengenai apa lagi, mitos satu lagi yang orang tanya, microchip kan. Microchip meletakkan microchip ni sebenarnya ni lebih kepada memang sangat mitos kerana buat masa sekarang ini tiada kepentingan untuk saya bila kita memberikan vaksin untuk meletakkan microchip, sebab nak track macam mana pun tak tahulah ya. Okey, so jadi kalau boleh kita buka kepada soalan. Apa yang soalan tadi? Kata ada soalan tadi? Okey, soalan. Okey. Okey. Yang mana perlu didahulukan antara daftar dahulu atau periksa kesihatan dahulu? Okey, kita sendiri tahu kita ada masalah kesihatan. Kita ada masalah kesihatan. Contohnya kemungkinan kita ada darah tinggi, kencing manis. Yang ini kita sudah tahu, tetapi kita boleh daftar. Kita daftar dulu dan jumpa, tetapi bukan jumpa doktor di hari vaksin itu. Jumpa doktor kita sendiri. Sebelum. Jadi bincang dengan doktor kita kerana doktor kita lebih doktor yang biasa yang biasa kita pergi, ataupun kalau kita pergi ke satu klinik, klinik tu ada rekod kita. Jadi bincangkan dengan doktor tu yang saya nak pergi ambil vaksin, bagaimana. Jikalau setelah doktor kata ini tak ada masalah, boleh teruskan, kita sudah daftar, tak apa. Tetapi jikalau kita telah daftar dan doktor kata tak boleh, kita boleh kita panggil cancel. Kita boleh declare ataupun isytiharkan yang kita tak nak ambil kerana kita ada masalah-masalah ni yang tetapi dia hendaklah setelah berbincang dengan doktor tu sendiri. Doktor sendirilah kan. Jadi apa maksud saya adalah sekarang ini ramai orang bercerita tentang herd immunity kelompok. Ada di dalam golongan kita, dalam golongan masyarakat yang tak boleh menerima vaksin. Contohnya macam tadi kita kata vaksin tidak boleh diberikan kepada budak-budak. Vaksin kemungkinan tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi teruk. Jadi mereka-mereka ni tak boleh dapat vaksin. Jadi immunity kelompok adalah apabila ramai di dalam masyarakat menerima vaksin sehingga risiko protection ataupun risiko untuk masyarakat mendapat jangkitan itu jadi rendah. Jadi orang yang tidak menerima vaksin itu pun diprotect, pun apa kita panggil terkawal lah juga. Dilindungi ya. Protected by the herd immunity. Ini yang kita kata immunity kelompok ni kan. Ada soalan lagi doktor dari dari YouTube ni saya baca. Ya. Adakah individu yang telah lengkap vaksin maksudnya sudah dua kali menerima vaksin masih perlu ikut SOP PKP? Ini soalan daripada Dewi Hartini. Okey, terima kasih Puan Dewi. Macam saya kata tadi, walaupun kita dah dapat 2 vaksin, kalau 2 vaksin ni sepatutnya tahap perlindungan kita tinggi sehingga 95%. Kita masih perlu menjalankan SOP kerana kita tak tahu orang lain pula.
sekarang ini kita balik kepada konsep kita tak boleh saya jaga saya. Dia kena kita jaga kita. Kerana kemungkinan kita dah ada vaksin tetapi kuman tu ada di dalam badan dan kita tak sakit. Kemungkinan bawa kepada orang lain yang kalau dia terima kuman tu dia sakit. Jadi sebab itulah kita kena amalkan SOP tu walaupun kita telah menerima vaksin kerana kita nak protect, kita bantu untuk jaga orang lain. Kita dah tahu kita dah ni tetapi kita dah tolong orang lain juga. Okey. Doktor, ada soalan lisan daripada sahabat di sini. Nampaknya tempoh kita mengalami pandemik ini akan berpanjangan begitu lama yang menyebabkan kita mesti mematuhi SOP ini dalam tempoh yang juga kita berada dalam norma barulah seperti mana yang doktor bincangkan tadi. Dan dalam jangkaan doktor, berapa lama kita akan berada dalam keadaan seperti ini? Ini susah sikit nak cakap. Jangkaan pakar. Kerana satu, ini daripada pakar public health, dia panggil pakar kesihatan awam. Saya kecemasan satu. Kedua, ini pun ada juga daripada segi polisi, dari segi politik juga kan. Dia ada beberapa faktor. Cuma maksud saya, apabila ramai daripada segi perubatan, apabila ramai yang telah menerima vaksin sehinggalah kajian mengatakan 75% populasi telah menerima vaksin, herd immunity telah dicapai. Maknanya yang saya cakap tadi, immunity kelompok telah dicapai. Dan diharapkan apabila immunity kelompok itu telah dicapai, penularan dapat dikurangkan. Penularan tu. Jadi maknanya kes tidak menjadi pandemik, tidak menjadi epidemik lagi, tetapi menjadi kes-kes yang kecil-kecilan. Kerana sehingga kita nak sampai ke situ, buat masa sekarang, vaksin adalah salah satu cara untuk kita membantu untuk mengekang penularan benda ni. Kalau pernah dengar dulu-dulu, mungkin Datuk DJ kita mencerita mengenai R0. Kalau pernah dengar R0, R0 kecil, R0. R0 ni keboleh jangkitan satu penyakit. Dan kita nak turunkan keboleh jangkitan tu daripada sebab masa hari tu dia boleh pergi sampai kepada 6. Maksudnya satu pesakit boleh menjangkitkan sampai kepada 6 orang. Jadi ini kita nak turunkan supaya keboleh jangkitan tu akan menjadi rendah supaya dia dah jadi sampai kan ada wabak-wabak, contohnya polio boleh dipupuskan. Macam diharap boleh dilakukan kepada COVID ni juga. Ya. Doktor, ada yang bertanya ni, berapakah jarak masa antara dos kali pertama dengan dos kali kedua? Kemarin ada berita Perdana Menteri kita merupakan orang yang pertama menerima dos yang kedua di Malaysia. Berapa lama jarak masa yang sebaiknya lah? Saya pun nak share jugalah, ini kad saya. Kad vaksin saya kan. Saya menerima tarikh pertama pada 2 hari bulan 3 dan yang insyaAllah akan datang 23 hari bulan 3, iaitu 3 minggu, 21 hari. Kan? Tetapi ini bergantung kepada jenis. Kan? Sebab apa? Ada setengah-setengah vaksin digunakan satu kali, satu dos, ada setengah-setengah vaksin menggunakan 2 dos. Ini terpulang kepada vaksin yang akan digunakan. Buat masa sekarang ni, dia adalah vaksin 2 dos. Tak dengar ya Cik Munidin? Ya. Okey. Ya, tak dengar tadi Cik Munidin. Terima kasih dengan jawapan doktor sebentar tadi. Apa nama ni? Ada lagi soalan daripada? Ada soalan? Kita mungkin doktor boleh rumuskan. Okey, boleh tanya lagi? Boleh. Okey. Satu pada Cik Aminuddin. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Maulani. Ya. Assalamualaikum Doktor, Lucy dan rakan-rakan lain yang ada dalam kalian. Saya masih lagi ada
kemuskilan ini. Bila kita sudah kena vaksin tu, adakah bakteria atau virus yang ada dalam tubuh badan kita sekiranya kita disahkan positif, adakah virus itu akan mati secara perlahan ataupun berkurangan? Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah kita divaksin itu, ya kemungkinan untuk kita menjangkitkan kepada orang lain itu berapa peratus itu dari segi keberkaliannya, doktor? Dan untuk masa akan datang, adakah kita yang sudah divaksin ini persentase kita untuk kita bebas daripada COVID itu 100% ataupun masih ada lagi dalam tubuh badan kita, doktor? Silakan, doktor. Okey, terima kasih Cik Maulani. Okey, apabila setelah kita menerima vaksin, virus adakah, soalan ketiga, apakah kita boleh menjangkitkan orang? Ya, kerana kemungkinan kita apabila menerima vaksin, badan kita dah menghasilkan antibodi dan virus itu tidak mendapatkan kesan kepada kita, tetapi kita masih lagi membawa virus itu, kan? Jadi antara setengah-setengah orang yang kita jumpa mungkin akan dapat daripada kita. Itu satu. Dia bukannya dia bunuh habis, tetapi mungkin dia bunuh sampai tak jadi kesan, kan? Tetapi mungkin ada baki-baki dia. Pertama. Yang kedua, adakah virus di dalam badan setelah vaksin? Untuk pengetahuan yang vaksin yang digunakan sekarang ni kita pakai mRNA. mRNA ini adalah dia punya kita panggil macam protein. Kita panggil spike protein sedikit, bukan bahagian virus pun, bukan badan dia pun. Dia punya, kalau dia dipanggil macam order, macam nota ataupun macam instruction tu sahaja yang dimasukkan ke dalam badan. Jadi apabila badan kita menghasilkan antibodi, kalau mengikut dia punya prosesnya, apabila badan kita menghasilkan antibodi, jadi virus-virus yang ada akan dibunuh. Jadi itu untuk menjawab soalan yang pertama, adakah virus dalam badan? Virus yang ada apabila badan kita telah menghasilkan antibodi. Antibodi ni kan, dia kalau antibodi COVID-19 atau SARS-CoV-2, dia hanya pergi kepada virus itu saja. Jadi virus sesama, antibodi dia lain. Virus apa nama kita panggil chickenpox, dia antibodi dia lain. Jadi setiap virus ni, setiap antibodi ni dia khas, dia khusus untuk satu penyakit sahaja ataupun satu virus sahaja atau satu bakteria sahaja. Sebab itulah semakin lama, semakin kita dewasa, masa kecil-kecil budak-budak demam, sikit-sikit demam kerana badan mereka dalam proses penghasilan antibodi. Dan antibodi boleh dihasilkan dengan dua cara. Satu cara apa kita panggil natural ataupun cara semula jadi, iaitu mengalami jangkitan. Satu secara tidak natural ataupun secara buatan, iaitu pemberian vaksin. Vaksin ni boleh stimulate, boleh menggalakkan badan kita menghasilkan antibodi. Kerana kita takut kalau dapat jangkitan, cara yang semula jadi adalah kena jangkitan, kita takut kadang-kadang bila kena jangkitan tu terlampau kuat, jadi kita jadi sakit. Jadi kebiasaannya vaksin jangkitannya kuman dilemahkan ataupun bahagian badan kuman, atau macam yang sekarang ni mRNA, dia punya nota, dia punya instruction saja, spike protein saja, ini menghasilkan kesan sampingan sikit saja, iaitu demam tu saja, tanpa mengidap gejala benda tu sendiri. Dan vaksin ni sebenarnya bukan benda yang baru, dah lebih kurang berapa, 780 tahun. Dan kadang-kadang minta maaf ada orang tanya, oh ini daripada Yahudi ke tidak, ataupun kerana vaksin sebenarnya diamalkan daripada dulu katakanlah di Turki, di China, di mana dia ambil contohnya smallpox, dia ambil jangkitan, dia ambil nanah tu dikeringkan, dia diletakkan di badan untuk menghasilkan vaksin. Tapi zaman dulu dia tak panggil vaksin lah. Ini cara zaman dulu. Okay. Doktor, kita ada lebih kurang 15 minit lagi untuk doktor rumuskan. Okey. Dan saudara boleh lagi satu soalan? Last saja. Boleh ya? Okey, teruskan. Boleh. Ini bagaimana doktor melihat pandangan penyakit ramai orang kan, berkali daripada
penemuan-penemuan mungkin orang-orang yang pakar mungkin dalam bidang pemakanan dan juga mungkin doktor-doktor, iaitu ada disebut pemakanan-pemakanan, contohnya lemon lah, pisang lah, macam-macam lah. Adakah dia benar relevan buli sebenarnya boleh merawat COVID atau dia sekadar mitos saja? Okey. Ya, Doktor, silakan. Terima kasih Cik Marani. Saya boleh menerima soalan selagi Cik Aminuddin terima, saya boleh terima. Saya kalau boleh sampai tengah hari pun tak apa. Ini info yang sangat berguna. Macam saya suka dengan sesi begini kerana kadang-kadang di hospital sendiri saya tiada peluang untuk berkongsi, sebab kadang-kadang di hospital kita sangat sibuk datang dan kita beri ubat dan sakit dan sebagainya, jadi tak sempat untuk kita berbual secara santai ni. Kadang-kadang waktu tu pun datang dengan keadaan sakit, jadi tak sempat nak tanya. Saya pula tak sempat nak terangkan. Jadi saya suka kalau kita ada peluang-peluang begini untuk saya kongsikan. Dan pagi tadi pun saya baru di dalam radio bercerita mengenai masalah tidur. Tak ada kaitan dengan COVID, tapi cerita masalah tidur di radio saya pagi tadi. Okey, jadi tentang pemakanan, kita kena ingat sekarang ni masalah kita adalah saya melihat kita punya pemakanan memang ada masalah. Memang ada masalah dengan cara pemakanan kita. Dan dia ada satu cara di mana kita sekarang cuba mengubat penyakit dengan pemakanan. Kita makan untuk tenaga, kan? Sebelum tu makan, dia kata dia adakan dua, kan? Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Lepas tu kita pun kata tak, kita makan cukup-cukup untuk tenaga. Sekarang ni kalau boleh kita ubahkan kepada kita kan untuk sihat pula, bukan sahaja untuk tenaga tetapi untuk sihat. Okay. Satu, setengah-setengah ubat-ubat makanan, setengah-setengah makanan memang mengandungi zat. Makanan memang mengandungi zat. Jadi kadang-kadang apabila zat ini tidak cukup di dalam badan, ini akan mengakibatkan senang untuk kita mendapat jangkitan. Jadi perlunya kita makan makanan yang seimbang, makanan yang berzat. Isu tentang katakanlah pemakanan lemon, pada saya kena tahu vitamin, kita sentuh sedikit tentang vitamin. Vitamin, kita perlukan vitamin dalam kadar atau kuantiti yang tertentu. Contohnya vitamin C. Vitamin C kita perlukan di Malaysia, untuk Malaysia punya kiraan, sebagai orang dewasa memerlukan lebih kurang 80 miligram saja sehari. Satu biji limau yang 1 gram, yang 100 gram tu akan dapat lebih kurang 50 ke 60 miligram vitamin C. Jadi kalau sehari kita boleh makan satu biji limau, satu biji setengah, sambil tu kita kena ingat kita makan lain, kita makan sayur, makan ni, kita dah cukup untuk dapat vitamin C kita. Satu. Kedua, vitamin apabila kurang dia akan mendatangkan penyakit, tetapi apabila lebih badan kita buang. Bukannya apabila lebih badan kita semakin sihat, tidak. Apabila lebih kita akan buang aja vitamin itu. Jadi inilah dia prinsip pemakanan yang betul, di mana janganlah kita nak makan suplemen kerana kita tengok popular. Maknanya orang tengok orang makan vitamin C, kita makan vitamin C. Orang makan vitamin D, kita makan vitamin D. Sebenarnya kita makan suplemen untuk suplemen. Maknanya untuk menampung apa yang tak cukup. Contoh, kita punya badan tak cukup vitamin C, kita makanlah suplemen vitamin C. Tetapi maksud saya, sekarang ni suplemen yang kita makan, selalu yang kita minum dalam air atau makan apa, 1000 miligram. 1 gram sehari. Sedangkan badan kita perlu 80 yang kita boleh dapat melalui pemakanan yang normal. Sebab dah dapat 1000 miligram, samalah seperti seolah-olah kita makan lebih kurang 20 biji oren. Soalan saya, larat ke kita normal makan 20 biji oren sehari? Tak kenyang, makan nasi dah tak ada dah, makan oren aja. Sebab dah dapat 1000. Jadi sebab itu kadang-kadang mindset ataupun minda kita kena fikir suplemen ni bukan untuk kesihatan, suplemen untuk augment, untuk tambah apa yang kurang. Jadi daripada soalan adakah makanan boleh mengubat COVID, tak ada kajian yang mengatakan garlic, bawang putih, lemon boleh mengubat COVID. Tetapi kena akui bahawa setengah-setengah daripada makanan ni adalah ubat untuk
diri sendiri. Maknanya ini yang kita kata, now kita start to fikir makan sebagai ubat, bukan makan untuk tenaga. Yang dulu lagi lah makan untuk kenyang, sebelum tu lagi makan untuk enjoy kan. Kita tak nak ini. Jadi kalau kita makan dengan cara yang betul, sebenarnya ia mengubati badan kita sendiri. Okay? Kata-kata yang cantik tu doktor, makan untuk sihat. Apa nama dia? Terima kasih juga atas soalan daripada Tuan Maulani tadi. Ada satu lagi soalan. Thank you. Thank you. Terima kasih. Saya bacakan soalan daripada YouTube ni. Apa risiko jika dalam satu organisasi itu tidak semuanya divaksin? Okey. Ada yang divaksin, ada yang tidak. Apa risiko? Ya, betul. Ini yang risikonya apabila terlampau ramai yang telah divaksin. Apabila ramai yang telah divaksin, kalau kita kira ikut populasi 75% dalam populasi besar. Apabila 75% dalam masyarakat telah divaksin, yang 25% lagi yang tidak divaksin pun mendapat protection. Kan? Maknanya diorang pun terpelihara, mereka pun terlindung. Tetapi ini maksud saya, jadi kita kata, oh kalau macam tu saya nak tunggulah, tak payah ambil vaksin lah. Jangan, kerana kita takut. Kalau kita tidak ambil vaksin, 25% tu mungkin orang yang betul-betul tidak boleh. Contoh macam saya cerita tadi, mungkin dia allergic, mungkin dia ada masalah imun, mungkin dia ada masalah kesihatan yang tak boleh menerima vaksin. Jadi kita yang boleh, kita ambil untuk bantu. Jadi kita tak ambil kuota 25% tu. Tetapi ini juga saya punya nak terangkan, nak kongsikan bahawa pada saya, pandangan saya sebagai seorang doktor, kami dilatih untuk memberi maklumat, disuruh memberi maklumat, tetapi keputusan akan berada di tangan pesakit sendiri atau di tangan masyarakat sendiri. Tetapi macam saya perlukan, kalau tak nak ambil vaksin, kena dengan sebab yang betul. You have to have the correct reason. Contoh, saya memang allergic. 2-3 kali memang allergic, pergi jumpa doktor pun kata awak tak payah ambil vaksin. Jadi saya pun cakap dekat dalam MySejahtera ataupun cakap ke dalam organisasi, saya tak boleh ambil vaksin. Jadi you have to have the correct reason. Bukan tidak ambil vaksin kerana ikut-ikutan. Bukan kerana maklumat-maklumat yang salah. Maksud saya, apabila kita ada maklumat yang betul, kita buat keputusan yang betul, dan daripada segi perubatan, kita respect that keputusan. Tetapi hendaklah dibuat atas dasar yang betul. Tidak boleh tak nak ambil vaksin kerana takut microchip, takut jadi X-Men, masalah jadi kan. So jadi kita tak nak benda macam tu. Okay? Ada satu soalan dah Cik Munidin ni. Kalau saya bacakan. Puan Hajah Azizah. Puan Azizah. Apakah pendapat doktor dengan kenyataan yang mengatakan tidak perlu vaksin, cukup sekadar meningkatkan tahap imunisasi badan? Untuk meningkatkan tahap imunisasi badan, salah satu caranya adalah dengan vaksin. Kan? Pertama, kita sendiri tidak tahu macam mana kita nak tahu tahap imunisasi kita, sedangkan tiada kita panggil skala untuk mengatakan kita ni imun ataupun tidak. Kan? Maknanya kita kata, oh tak apa, saya ni kuat. Kalau saya, macam mana, how can we be so sure, bagaimana kita boleh confident mengatakan imun kita sihat, tetapi imun kita boleh melawan COVID ataupun melawan SARS-CoV. Jadi kita tak ada ujian macam tu, jadi kita tak boleh kata, tak apa, saya ni kuat. Tidak semestinya. Kemungkinan kita kuat, tetapi badan kita bila kena COVID akan mendatang kesan yang teruk. Sebab apa? Ini bergantung pada antibody. Ini bergantung pada proses imunisasi. Jadi kita tak boleh kata kalau saya ni sihat, tak ada demam, tak pernah demam, imun saya boleh melawan COVID. Kita tak boleh nak cakap macam tu. Kan? Okey, jadi salah satu tahap menangkapkan tahap imunisasi badan adalah menggunakan vaksin supaya meng-create untuk menghasilkan proses imunisasi itu sendiri. Okay? Terima kasih doktor. Terima kasih Hajah Azizah. Maknanya kalau dalam kita berbalik kepada agama ni doktor, memberi itu lebih baik daripada yang menerima lah. Contoh memberi itu kumpulan 75% yang doktor beri, 25% walaupun yang menerima itu pun dapat pahala, yang memberi itu lebih pahala lagi. Betul. Begitu doktor.
Betul, dan satu lagi Cik Amuddin, kalau boleh, satu benda, kadang-kadang kita kongsikan benda, selalu kata bila kita kongsikan benda, pastikan benda yang kita kongsi itu tepat dan betul, kerana kita takut kita kongsikan benda yang salah, orang tak buat. Contoh kita kata, saya rasa macam bukan kata Cik Maulani tadi, kata kalau orang kata makan lemon 3 biji sehari tak payah ambil vaksin. Kita dapat dalam WhatsApp, kita hantarkan kepada orang. Jadi orang lain pun ada di antara mungkin kawan-kawan kita dalam grup tu, ya ke? Saya tak nak ambil vaksin lah. Saya makan 3 biji lemon. Tetapi dia kena. Jadi sebenarnya salah kita. Kerana kita menyebarkan maklumat yang salah. Jadi sampaikan kalau daripada segi agama, kalau ada kematian kerana kita menyebarkan maklumat yang salah, kita beri maklumat yang salah, kita bertanggungjawab. Jadi sebab tu saya kata kita kalau nak sebarkan, cuba pastikan kita sebarkan benda yang betul supaya adakah kita nak bertanggungjawab kalau ada kematian ni. Kita tak tahu sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab media sosial ni kita share satu, dia bercabang. Rujukan geometri kan, janjang aritmetik saja. Betul. Doktor, nampaknya ada soalan yang kita katakan sebagai soalan yang terakhir lah daripada Puan Pengarah sendiri. Benarkah bagi mereka yang telah dijangkiti dan sihat dah ada antibody? Okey, boleh dikatakan apabila telah dijangkiti dan antibody, kerana apabila kita daripada segi prinsipnya, apabila kuman tu dah kena, kuman tu dah masuk ke dalam badan kita dah buat antibody dan melawan dan berjaya, itu menghasilkan kesihatan. Bukan je ini daripada prinsip bukan sahaja mereka ni dah ada antibody, dia dah dijangkiti, dah sihat, tetapi kemungkinan mereka dah ada imunisasi. Maknanya kemungkinan dia orang dah imun dah untuk the next one. Jadi orang tanya, jadi saya dah kena COVID, dah sihat, saya dah ada antibody, tak payahlah saya ambil vaksin. Kita kena tengok daripada statement itu, kerana ada beberapa strain pula. Dia cerita dalam keluarga COVID ni kan, kita cerita ada UK strain, dia ada banyak strain juga. Jadi kita boleh kata ya benar badan dah ada antibody, tetapi ini bukanlah lesen untuk mengatakan saya dah sihat, dah kena, saya dah sihat, saya tak perlu vaksin. Ambil vaksin kerana vaksin tu diambil daripada mRNA protein spike tu sendiri yang boleh digunakan untuk beberapa strain. Contoh denggi ni sendiri, kita ingat denggi itu satu, tetapi denggi sebenarnya ada beberapa keluarga, ada beberapa strain, DEN 1, DEN 2, DEN 3. Kalau kita kena DEN 1, kemungkinan naik kali kita kena DEN 2 pula. Tak sebenarnya kita imun. Macam itulah lebih kurang Puan Pengarah. Penerangan yang jelas. Boleh ya? Boleh ya? Tak ada satu soalan lagi. Based on Dr. Push tadi, as if that protein tu protein tu rujuk kepada Pfizer, right? Is it the whole Malaysian will use Pfizer tu? Okey. Ini adalah bukan daripada yang saya bacaan, sebab saya tidak terlibat dalam polisi. Buat masa sekarang ni kita tengah pakai Pfizer, tetapi nanti tak cukup untuk kita nak bagi masyarakat 75%. Jadi kemungkinan yang saya tahu ada beberapa jenis vaksin lagi yang sedang dikaji dan yang mungkin akan diberikan. Kan? Saya tak tahu sebab ini daripada segi polisi, tetapi buat masa sekarang dia bukannya protein, tapi dia adalah spike protein, sikit bahagian daripada virus itu sendiri. Tetapi kita boleh tengok, sebab itu saya kata kita nak cari maklumat, kita kena cari daripada sumber yang betul. Jangan tengok daripada blog, jangan tengok daripada hantaran Facebook, paparan TikTok yang tunjuk sini, tunjuk sana. Kita cari kepada Kementerian Kesihatan, dan Kementerian Kesihatan ada maklumat yang tepat, jadi supaya kita dapat maklumat yang tepat daripada sumber yang sahih. Buat masa sekarang Pfizer, tetapi tak cukup nanti. Dia akan, sebab tu dia akan ambil yang Sinovac, dia akan ambil lagi ada 4 jenis kalau saya tak salah. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih Puan Pengarah. Tajuk ini memang tajuk yang memang menarik hati dan menarik perhatian semua orang, kan? Terutama kita semua berada dalam keadaan dan suasana itu. Jadi kita masing-masing ada naratif-naratif, sama ada yang baru atau yang lama, atau mengekalkan yang baru atau yang
mengadakan lagi cerita-cerita baru berkaitan dengan COVID ini. Jadi sebagai akhirnya mungkin ada dalam tempoh Boleh satu soalan lagi, Doktor? Tuan Maulani, nampaknya kita akan ada sesi yang lain. Okay, Doktor. As we know that those who are already 50 and above, diorang lebih ramai sebenarnya dikatakan terlibat dalam kes-kes fatal lah yang mati lah kan. Untuk dia sembuh tu kan kembali kepada normal memang susah. Terutama sekali orang yang memang ada sejarah penyakit-penyakit kronik dalaman lah, contohnya diabetes, darah tinggi. Adakah benar itu, Doktor? Jadi apa bezanya sebenarnya dengan yang mereka yang di bawah 50 ataupun golongan yang muda-muda? Siapa sebenarnya lebih dari segi imun sebenarnya terhadap COVID ini? Bagaimana pandangan Doktor dalam hal ini? Okey, pandangan saya mula-mula kemungkinan saya kena ke Sabah untuk berjumpa dengan Tuan Maulani. Banyak minum teh, banyak boleh bincang. Okey, memang ada kajian mengatakan apabila selepas COVID dan selepas menerima jangkitan COVID, ada setengah mangsa ataupun pesakit yang setelah sembuh, dia mengalami kita panggil kesan sampingan yang berkekalan. Contohnya ada kita panggil scarring. Contohnya macam ada parut-parut, kita panggil parut lah, tapi scarring di jantung, di hati. Akibatkan ada setengah-setengah orang ni dia mengalami, walaupun sebelum ini dia tiada masalah jantung, mengalami masalah jantung. Masalah jantung bukan masalah jantung tersubat dengan kolesterol, tu masalah jantung yang baru. Akibat kesan sampingan daripada COVID. Ada setengah daripada dia mengatakan paru-paru dia rasa tak darat kerana paru-paru mereka mungkin rosak, dan kerosakan tu mungkin mengakibatkan scarring. Parut-parut kekal di dalam paru-paru. Jadi sebab itulah kita kalau boleh kita nak mengelakkan daripada jangkitan itu, terutama untuk masyarakat yang kita tahu ada berisiko tinggi. Sebab apa? Mungkin kita sihat, tapi orang lain kita tak tahu kan. Jadi memang ada kajian mengatakan ada kesan permanent, kita bagi permanent problems selepas kesembuhan COVID. Jangkitan tu dah habis, tetapi masalah lain pula yang timbul. Okey, Tuan Maulani, nanti kita terima kasih. Ngopi dahulu baru lagi. Thanks, Doktor. Terima kasih, Tuan Maulani. Terima kasih. Ini dalam tempoh ini naratif-naratif, contohnya cerita-cerita nanti akan menyebabkan timbul cerita yang lain lagi. Apakah nasihat akhir Doktor untuk mengajak seluruh pendengar siapa yang bersama dengan kita mungkin pagi ini untuk mendaftar untuk menerima vaksin ini dan seterusnya mengamalkan SOP yang baik. Silakan Doktor untuk rumusan penutup. Terima kasih. Untuk rumusan, pertama sekali saya hendak nak sharekan bahawa pertama sekali kita hendaklah dapatkan maklumat betul dan jangan sebarkan. Kita dah dapat maklumat betul, jangan kita sebarkan maklumat yang salah. Jangan jadi ejen-ejen penyebaran untuk maklumat-maklumat salah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya adalah bertanggungjawab di dalam menangani COVID ini. Walaupun kita kata frontliner ataupun bukan, tetapi semua masyarakat bertanggungjawab. Setiap orang dengan cara masing-masing. Contohnya frontliner, doktor dengan caranya di hospital. Mungkin guru-guru dengan caranya menyampaikan maklumat yang betul. Mungkin kita cerita media ataupun artis dengan caranya menyampaikan maklumat yang betul. Setiap orang berperanan sampailah kepada orang yang rasa saya ni tak ada kaitan, pun masih ada berperanan dalam menangani wabak COVID ni, di mana sumbangannya adalah dapatkan vaksin jika boleh. Kedua, amalkan penjarakan sosial. Ini semua orang yang boleh buat, bukan penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan juga kita punya SOP. Kita mohon semua masyarakat amalkan ini sehinggalah kita dah selamat. Sebab apa? Orang tanya berapa lama macam tadi. Kita anggap ni adalah norma baru kita. Kita anggap je, macam orang tanya berapa lama, kita katalah bila-bila. Tetapi kalau tiba-tiba dah jadi baik, kita boleh kembali balik kepada yang sebelum ini. Tetapi buat sekarang kita anggap je lah, tiap-tiap hari kita akan keluar pakai mask, tiap-tiap hari kita akan mengamalkan penjarakan sosial. Kita anggaplah itulah norma baru kita. Tetapi tidak mustahil kalau betul-betul diamalkan dengan langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan,
kita pun buat syarat kita pun buat peranan kita, insya-Allah kemungkinan wabak COVID ni akan diangkat daripada kita, dan kita mohon supaya semua orang sentiasa mengamalkan kesihatan. Kemungkinan macam Cik Aminuddin cakap tadi, kita start makan untuk sihat. Kan? Nampaknya tamatlah sesi perkongsian doktor. Doktor banyak memberikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat seperti yang dari awal tadi. Saya fikir dan kami percaya bahawa kita telah memperoleh manfaat daripada ruang dan peluang yang singkat ini. Terima kasih kepada pihak Hospital Pusrawi, Bank Islam Cawangan Kota Kinabalu dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih doktor. Kita jumpa lagi bersemuka pula mungkin selepas ini. InsyaAllah. InsyaAllah dengan boleh minum kopi. Boleh, insyaAllah. Selepas tak ada PKP. Betul. Puan Kaziati, terima kasih Puan Pengarah. Terima kasih banyak doktor dan juga Terima kasih. Terima Saya kasih. serahkan semula kepada pengacara majlis Puan Nur Hamizan Melim untuk meneruskan acara selepas ini. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Haji Aminuddin. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad Zamzali. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Rahim Muluk, Pengurus Cawangan Bank Islam Kota Kinabalu yang menjadi penaja bicara ilmu kita pada hari ini untuk menyempurnakan slot cabutan bertuah. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Saya Abdul Rahim bin Muluk, pengurus Bank Islam Cawangan Kota Kinabalu. Yang berusaha Puan Kaziati Osman, pengarah IAB, Tuan Moderator Tuan Haji Aminuddin, pengarah program Cik Norman Sani, Tuan penceramah kita Dr. Syahrul Nizam, dan semua peserta-peserta program pada pagi yang mulia ini. Sebelum saya memaklumkan tentang pemenang-pemenang cabutan istimewa untuk pagi ini, saya ingin share sikit tentang Bank Islam dan produk yang ada. Mungkin sejak COVID melanda Malaysia ni, terutama Sabah, mungkin ramai juga saudara-saudara tuan-tuan yang tidak melawat bank sebab bagi mengelak jangkitan daripada COVID ni. So saya ingin recap ataupun share baliklah apa-apa produk yang telah bank tawarkan. Satu, kita ada dua produk utama, financing dan juga deposit. Financing ni kita ada pembiayaan rumah dan juga pembiayaan semula rumah. Yang mana kadar adalah kadar yang terbaik buat masa ini, iaitu sekitar 3.3% per annum. Begitu juga pembiayaan pribadi, kita tawarkan sehingga 300k. Kita ada kad kredit yang ada Islamic konsep, ada takaful coverage. Begitu juga kita ada deposit. Deposit kita ada account OPAR di mana ada cabutan bertuah setiap bulan. Setiap bulan 100k, setiap suku tahunan 1 juta, dan juga ada cabutan istimewa, kereta, MERS dan sebagainya. Kita ada juga menawarkan produk-produk will writing ataupun surat penulisan wasiat, motor takaful ataupun insurans untuk kereta, personal accident untuk perlindungan diri semasa bekerja dan juga semasa dalam perjalanan ke tempat kerja. Dan juga kita ada juga produk home content,
di mana kita boleh lindungi harta-harta kita yang di dalam rumah itu daripada kecurian, kebakaran dan kemusnahan. So ini produk-produk yang kita biasa tawarkan. So untuk produk-produk personal financing rumah, buat masa ini permohonan boleh dibuat melalui email, penghantaran email. Tidak perlu datang ke bank kerap sangat, tetapi cukup melalui email. Kami akan uruskan permohonan tuan. Okey, saya akan maklumkan tentang pemenang cabutan istimewa kita pada pagi ini. Yang pertama, Puan Nazira binti Jaman. Yang kedua, Puan Bridget Lim Suk Han. Dan yang ketiga, macam semua perempuan ni, Sandy Kariki alias Gerald. Saya rasa tiga-tiga perempuan. So, terima kasih. Yang Sandy itu bukan perempuan tu, Encik Rahim. Sandy laki-laki ya? Ya, laki-laki. Sorry. Encik Sandy Kariki Gerald. So, dari PPD Ranau. PPD Ranau. Ya, dua daripadanya ialah perempuan dan satu lelaki. Yang Nazira ni dari mana tuan? Nazira dan Dr. Bridget dari IAB Cawangan Sabah. Sabah, KK kah? Ya, KK. Okey. Terima kasih tuan. So, pihak Bank Islam ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak IAB dan rakan-rakan strategik mereka kerana memberi ruang dan peluang untuk Bank Islam berinteraksi dan mendengar bersama-sama tentang vaksinasi dan juga norma kehidupan selepas divaksin. Okey, jadi saya serahkan balik kepada pihak moderator untuk terusan untuk seterusnya lah, untuk acara seterusnya. Saya rasa sudah tamat. Ya, terima kasih Encik Abdul Rahim Muluk, Pengurus Cawangan Bank Islam Kota Kinabalu atas pengumuman pemenang cabutan bertuah sebentar tadi. Tahniah kepada yang bertuah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita akhiri, saya mewakili Tuan Kuasa menyusuri memohon maafan ada cacat celah terbicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Saya bagi pihak teknikal juga mohon maaf atas capaian yang kurang di channel YouTube. Saya mewakili pihak IAB Sabah juga sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Bank Islam Cawangan Kota Kinabalu yang menjadi penaja bicara ilmu kita pada kali ini, Hospital Pusrawi Court, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekolahan Labuan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, PPD Papar, Penampang, Kota Belud, Pitas, Kudat, Kota Marudu, Tawau, Ranau, semua pengetua-pengetua, guru besar dan semua pihak yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Di lain masa bersua lagi. Moga bertambah ilmu di dada dan manfaat kepada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Anda berminat memiliki rumah? Apabila dah beberapa tahun bekerja, saya pun bercita-cita nak ada rumah sendiri. Selain memikirkan jenis rumah, lokasi dan harga, saya juga runsing memilih bank yang menawarkan pembiayaan yang sesuai. Yalah, saya nakkan margin pembiayaan tinggi, kadar pun okey dan yang paling penting, patuh syariah. Nasib baik saya jumpa pelan pembiayaan rumah by TI Bank Islam. Bank Islam menawarkan pembiayaan pada kadar kompetitif dan pastinya patuh syariah. Saya juga boleh dapat pembiayaan sehingga 100% melalui skim rumah pertamaku. Syoknya! Lagipun, sebagai kaki tangan kerajaan, saya boleh memohon pembiayaan bersama pasangan melalui skim Bank Islam LPPSA untuk memiliki rumah idaman yang lebih mahal. Hanya bawa surat tawaran daripada LPPSA ke Cawangan Bank Islam. Senang kan?
Selain itu, ada juga pelan pembiayaan semula rumah Wahdah Ain. Pelan ini sesuai untuk anda yang ingin dapatkan lebihan tunai dengan membiayai semula rumah mengikut harga pasaran semasa. Dengan duit lebih ni, anda boleh buat pelbagai rancangan kewangan seperti penyelesaian hutang, pelan persaraan, kos pendidikan atau perubatan, mengubah suai rumah dan lain-lain lagi. Terpulanglah pada anda. Sudah tentu, banyak kelebihan dengan pembiayaan rumah Bank Islam. Margin pembiayaan menarik, tempoh pembiayaan panjang selama 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, tiada lock-in period, tiada penalti untuk penyelesaian awal, tiada yuran pemprosesan, tiada elemen compounding, tiada charge tersembunyi. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Terima kasih semua. Saya Syafiq daripada Bank Islam HQ. Saya rasa kita dah sampai di penghujungnya. Tapi sebelum tu, boleh tak kita buka semua kamera just untuk tangkap gambar saja. Sekejap je. Okey, rasanya tak apalah kita tangkap yang ni sahaja sebab kita pun dah di hujung waktu. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi nanti ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita jumpa lain masa. Terima kasih. Terima kasih Encik Norman. Terima kasih. Sama-sama juga. Terima kasih Encik Norman. Terima kasih sama juga. Okey, saya keluar dulu ya. Terima kasih PPDB Nampang, Pitas, guru-guru besar, semua pengetua, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua cek.